Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا أبواب العلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jadi insyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Mughnil Muhtaj, syarah kepada kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Jadi kita masih lagi dalam perbincangan dan perbahasan yang berat. Jadi oleh kerana perbahasan dan perbincangan ni berat sikit, maka kita kena jalan slow-slow. Kita tidak boleh jalan laju. Benda berat kan? Pikul benda berat, kena jalan slow-slow. Tak boleh jalan laju. Baik. Jadi sebelum daripada kita sambung balik pengajian kita, sebaiknya kita kena ulang balik benda yang lepas secara ringkas ataupun benda dengan cepat, kita buat ulang balik secara cepat supaya kita dapat hubungkan maklumat hak yang baru, hak yang kita akan bincang lepas daripada ni dengan maklumat hak yang kita bincang kemarin. Jadi hak yang kita bincang kemarin ni adalah berkenaan dengan perempuan mustahadah yang mana darah dia berhenti. Betul tak gitu? Perempuan mustahadah, darah dia berhenti. Perempuan mustahadah apabila darah dia berhenti, maka wajib dia berwuduk. Wajib dia berwuduk. Ataupun yang lebih tepat lagi, wajib dia bertuhur, bersuci. Sebab perkataan berwuduk hanya khusus dengan berwuduk. Tetapi bukan hanya semata-mata wajib dia berwuduk, tetapi wajib dia bertuhur. Dengan maksud wajib dia kena basuh kemaluan dia. Kerana kemaluan dia ada darah. Kan? Darah berhenti dah. Cuma kesan tepat najis kan? Lepas tu wajib dia kena berwuduk semula. Baik. Okey, boleh faham? Bilakah wajib dia kena berwuduk semula? Apabila kali pertama berlaku istihadah kepada dia. Okay, boleh faham? Apabila kali pertama berlaku istihadah, lepas tu tiba-tiba darah berhenti dah, maka wajib dia berwuduk. Sebab benda wajib dia berwuduk, okey, alasan dia kena ingat, alasan dia lihtimal syifa. Ini alasan dia. Kerana benda? Kerana ihtimal sembuh. Kerana ihtimal sembuh. Apa maksud ihtimal? Boleh jadi sembuh. Faham tak lagi? Asal darah yang berhenti dia akan mari semula ke tak? Tak dah. Itu maksud al-aslu adamu al-aud. Asal tidak kembali semula darah yang telah berhenti. Sebab itulah wajib dia berwuduk. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib dia berwuduk juga apabila istihadah dia saat itu bukan kali pertama. Bukan kali
beberapa kali dah pernah berlaku sebelum daripadanya. Tetapi hak yang sebelum daripada ni, okey, maksudnya apabila darah ni berhenti, maka dia kena tengok kepada hak yang sebelum daripada ni. Sebab dia pernah berlaku dah istihadah sebelum daripada ni. Jelas tak? Maka dia kena tengok sebelum daripada ni, apabila darah berhenti mari mula ke tak? Kalau darah berhenti sebelum daripada ni, tak mari mula dah, maka ni pun sama juga. Apabila darah berhenti, maka anggapkan tak mari mula bertepatan ataupun bersesuaian dengan adat sebelum daripada ni. Alasan sama, lihtimal syifa. Kerana benda? Kerana ihtimal sembuh. Sebab itulah wajib berwuduk. Nampak? Berapa dah? 2. Yang ketiga, dia beberapa kali dah pernah datang istihadah sebelum daripada ni. Ni kali keberapa tak tahu. Tiba-tiba hak ni darah pun berhenti dah. Darah istihadah dia berhenti. Maka dia kena tengok sebelum daripada ni pernah tak berhenti? Okey, pernah berhenti. Pernah berhenti, mari mula ke tak? Mari mula. Hak sebelum ni apabila berhenti mari mula. Hak tadi nak mari mula dah kan? Hak kedua, yang ketiga mari mula. Berhenti, mari mula. Jelas? Berhenti, mari mula. Apabila berhenti, mari mula hak sebelum daripada ni, maka hak sebelum daripada ni kena tengok. Tengok mana? Berhenti, mari mula saat ni tu, cukup tak? Tempoh berwuduk dan sembahyang. Cukup tak tempoh? Daripada berhenti dengan mari mula, cukup tak tempoh ni? Kalau cukup, maka jadikan hak yang lepas sebagai ukuran hak ni. Anggapkan hak ni juga cukup. Okey, boleh faham? Jelas tak? Jadi apabila cukup, maka wajib dia kena berwuduk semula. Sebab dia, alasan dia bukan ihtimal syifa. Sebab dia, sebab lepas mari mula. Tidak sembuh. Hak ni, ini alasan dia. Kerana boleh dia mengerjakan sembahyang dengan sempurna di dalam waktu. Okey, boleh faham? Liimkan ada salah alal kamal fil waqt. Apabila boleh dia menyempurnakan sembahyang dengan sempurna dalam waktu tanpa perlu menanggung najis, tanpa perlu menanggung hadas, maka wajib dia kena menyempurnakan sembahyang dengan sempurna dalam waktu. Okey, boleh faham? Hak tadi alasan dia lihtimal syifa. Hak yang ketiga ni alasan dia benda liimkani salati liimkani ada'i salah ala wajhil kamal fil waqt. Okey, jelas? Yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Yang ketiga, yang keempat pula. Yang keempat, apabila darah dia berhenti, dan ni bukan kali pertama, sebelum daripada ni penuh. Okey, sebelum daripada ni pernah berlaku darah istihadah dan berhenti. Cuma berhenti mari mula. Hak sebelum daripada ni. Jadi apabila sebelum daripada ni berhenti mari mula, hak ni disamakan hak sebelum daripada ni. Jadi tidak ada ihtimal syifa. Sebab mari mula sebelum daripada ni kan? Jelas tak? Jelas tak? Jelas kan? Lepas tu cuma tempoh berhenti dengan mari mula sebelum daripada ni tidak cukup untuk berwuduk dan sembahyang. Jelas? Tidak cukup untuk berwuduk dan sembahyang. Jadi anggapkan hak ni pun tidak cukup untuk berwuduk dan sembahyang. Anggapkan dia akan mari mula. Dan tempoh antara berhenti dengan mari mula tak cukup wuduk dan sembahyang. Okey, untuk orang ni tidak wajib dia benda berwuduk semula, tak wajib. Sebab dia tidak wajib dia berwuduk semula kerana tidak ihtimal syifa. Faham tak lagi? Sebab mari mula kan? Yang keduanya, tidak mungkin dia menunaikan sembahyang secara sempurna dalam waktu. Maka boleh dia teruskan sembahyang dengan wuduk yang pertama tadi. Tanpa perlu mengambil wuduk semula. Jelas tak? Jelas? Pak dah kan? Sama juga dengan masalah perempuan yang tidak beradab mari mula. Tetapi diceritakan oleh orang yang tahu. Dan orang ni arif, orang yang ni, orang yang boleh dipercayai, bahawa darah dia apabila berhenti mari mula. Dan tempoh mari mula setelah daripada berhenti telus untuk sembahyang dan telus untuk bersuci, maka wajib dia kena bersuci. Sebab orang fiqh kabur gitu, maka jadi kuat ihtimal darah berhenti lama. Okey, boleh faham? Maksudnya kuat
ihtimal mungkin dia dapat melaksanakan sembahyang secara sempurna dalam waktu. Okey, jelas ha? Jelas? Jelas tak? Okey, habis. Lepas tu, pengarang kita cerita lagu mana? Okey, tadi dua alasan hak kena ingat. Yang pertama jadi ihtimal di syifa. Kerana benda? Ihtimal sembuh. Wal aslu adamu audid dam. Asal tidak kembali darah setelah daripada berhenti. Lepas tu kena ingat. Yang keduanya, alasan dia adalah lihtimali liimkani ada'i salah ala al-kamal fil waqt. Lepas tu kena ingat dua alasan tu. Baru kita faham permasalahan yang kita bincang. Okey. Lepas tu pengarang kita sebut pula, kalau dia menyalahi, maksud dia menyalahi, sepatutnya mesti dia kena berwuduk semula. Tiba-tiba dia tidak berwuduk semula. Faham? Kalau dalam masalah wajib dia kena berwuduk semula, tiba-tiba dia tidak berwuduk semula. Lepas tu dia sembahyang dalam keadaan begitu, tanpa berwuduk. Maka sembahyang tu tak jadi. Sembahyang tu jadi ke tak? Tak jadi. Itu maksud falau khalafat wa sallat bila wudu'in lam tan'aqid salatuhu, lam tan'aqid salatuhu. Tidak lam tan'aqid salatuha. Lam tan'aqid salatuha. Tak jadi sembahyang dia. Baik. Tak jadi ni dia merangkumi berhenti tu panjang sungguh. Sehari berhenti. Lepas tu datang balik. Jadi bermakna dia mampu untuk melaksanakan sembahyang secara sempurna dalam waktu kan? Okey, itu jelaslah. Sebab ada illah tersebut. Sebab tu tak jadi sembahyang dia. Sepatutnya dia boleh sembahyang secara sempurna dalam waktu. Tiba-tiba dia tidak sembahyang secara sempurna dalam waktu. Sebab tu tak jadi sembahyang dia. Okey, jelas tak? Jelas tak? Cuma masalah, kalau mari mula, yang mana tempoh berhenti sekejap. Hak yang lepas cukuplah untuk berwuduk dan sembahyang. Tapi hak ni berhenti sekejap je. Okey, jelas tak, Min? Jelas tak? Okey, kita buat contoh sekali lagi ya. Kita buat contoh sekali lagi. Jadi orang ni, katakanlah bunga ni, bunga, nama orang Puang, nama dia bunga. Bunga bin bulat. Orang dulu, orang Melayu dulu biasa bunga bin bulat, bunga bin lepeh. Okey, bunga binti bulat. Yang mana bunga binti bulat ni, anak pok bulat. Bunga anak pok bulat ni, dia datang darah istihadah. Bila datang darah istihadah, maka wajib dia kena basuh kemaluan dia, letak kapah, lepas tu balut, berwuduk. Jelas? Tiba-tiba berhenti darah. Tak tubik dah darah. Tak tubik dah darah sebelum daripada dia sembahyang. Lepas daripada dia berwuduk dah. Darah berhenti. Okey, kita kata mana ke dia? Awak hak lepas dah pernah dah awak keluar darah istihadah. Dia kata pernah lah. Banyak kali dah. Hak lepas dah pernah tak berhenti? Pernah lah. Lepas berhenti mari mula ke tak? Dia kata mari mula. Okey, daripada tempoh berhenti dengan mari mula, dang tak nak berwuduk dan semayang. Dang. Kalau dang, awak kena ambil wuduk mula. Sebab apa kena ambil wuduk mula? Tak ada baru ambil tak mayang lagi. Sebab awak mampu untuk mengerjakan sembahyang secara sempurna dalam waktu. Tanpa perlu menanggung najis, tanpa perlu menanggung hadas. Okey, boleh faham? Jelas kan? Tiba-tiba tak buat gitu. Dia tetap degil kat sembahyang. Jadi tak sembahyang dia? Tak. Sebab dia tak jadi? Sebab dia saat itu boleh menunaikan sembahyang secara sempurna dalam waktu, tapi dia tidak menunaikan sembahyang secara sempurna dalam waktu. Okey, boleh faham? Jelas tak? Jadi hak yang terjadi sekarang ni, kalau lepas daripada berhenti, berterusang tak mari darah, sama dengan sebelum ni, jelas lah. Gitulah jawapan dia kan. Tapi hak masalah kalau gini, hak sebelum daripada ni berhenti 10 minit, okey, dang lah wuduk dan sembahyang. Hak ni, kita suruhlah dia berwuduk semula. Sebab iktibar kepada hak sebelum daripada ni, sempat tempoh tersebut. Tiba-tiba tak buat agak. Dia sembahyang gitu lah. Tapi tengah-tengah sembahyang, tiba-tiba darah keluar mula. Jadi maksudnya darah datang setelah daripada berhenti, tidak sempat kadar yang boleh dia berwuduk dan sembahyang. Tak sama dengan sebelum daripada ni. Kata Khatib Asy-Syarbini, tetap tak jadi kat sembahyang dia. Dah apa tak jadi?
Sebabnya, masa dia masuk dalam sembahyang saat itu, dia mutaraddidah fil tuhur. Okey, bagaimana mutaraddidah? Dia saat itu ragu-ragu pada bersucinya. Okey, boleh faham? Ragu-ragu pada bersucinya. Bersuci yang dia bersuci dalam ketika darah sedang keluar, tidak terpakai setelah darah berhenti. Jadi oleh kerana bersuci itu tidak terpakai ketika darah telah berhenti, tiba-tiba dia sembahyang menggunakan bersuci tersebut, maka sebab itulah sembahyang dia tidak sah. Okey, jelas tak? Okey, habis. Lepas daripada tu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kena ulang balik. Biarlah makan masa lama sikit. Sebab tempat payah masa dia dah. Kena lambat kan? Kita kalau jalan atas jalan raya boleh laju. Tapi kalau jalan macam nak masuk Lokor nak masuk tempat kita Bukit Kijang tempat kita nama Lokor orang panggil, Bukit Kijang orang panggil kan. Lokor ni nama komunis dulu, ketua komunis dulu. Sebab ni kawasan komunis dulu. Lokor. Saya dengar kan Ustaz, Lokor kan. Jadi kalau jalan nak masuk Lokor kan, jalan batu situ, lubang situ. Menambung bawa beg kalau bawa 40. Kena bawa 20. Kena bawa 10, 15 gitu je. Tak boleh bawa laju-laju. Ya tempat payah kena bawa slow-slow. Tak boleh laju-laju. Okey. Tidak takut tak faham hak lepas daripada ni. Sebab dia berkait dengan apa yang sebelum daripada ni. Kalau kira nak baca cepat-cepat tapi apa guna kalau baca cepat-cepat kalau kita tidak faham. Baik kita faham. Jadi bila kita faham ni, bukalah kitab fiqh mana sekalipun, sama je. Kita buka kitab Tuhfatul Muhtaj, sama je. Kitab Mughnil Muhtaj, sama je. Ni Mughnil Muhtaj, kitab Nihayatul Muhtaj, sama je. Perbahasan dia. Kitab Hasyiah Bujairimi Al Khatib, sama je. Sama je. Lebih kurang je. Perbahasan sama, cuma ibarat je sedikit berbeza. Jadi kalau kita faham sini, buka mana-mana kitab fiqh sekalipun, kita akan boleh faham. Habis. Seterusnya, katanya, okey, kata, hak tu habis dah. Lepas tu, hak ni lagi. Hak yang kita nak sebut juga. Walau ada dam. Hak ni kita kena sebut juga. Fauran lam yabtul wudu'uha. Idh lam yujadi linqita'ul mughni 'anis salati bil hadathi wan najas. Okey, tengok, dengar molek. Sekarang ni, sebagai contoh. Darah dia berhenti. Darah dia berhenti. Jadi apabila darah dia berhenti, ni darah dia berhenti dah. Darah dia berhenti, hak lepas dah, mungkin tak pernah berlaku istihadah ni kali pertama. Ataupun hak lepas dah berlaku istihadah, cuma apabila berhenti terus tak bagi mula dah, dua. Ataupun hak lepas dah, apabila berhenti mari mula, cuma tempoh berhenti dengan mari mula tu cukup untuk berwuduk dan bersuci. Okey, tiga keadaan ni wajib dia kena berwuduk semula. Okey, boleh faham? Okey, boleh faham? Ni darah dia berhenti. Jadi tengok hak lepas dah tak pernah dia mari istihadah ni kali pertama. Okey, jadi apabila berhenti, ihtimal syifa wajib dia kena berwuduk semula. Jelas tak? Basuh wuduk, lepas tu berwuduk semula. Yang keduanya, lepas dah, apabila berhenti terus. Maka hak ni pun anggap apabila berhenti terus. Sebab syifa dah, ihtimal asyifa. Maka wajib dia kena basuh dan berwuduk semula kan? Berapa dah Dua. Yang ketiga. Hak lepas dah, berhenti mari mula. Tetapi tempoh berhenti mari mula tu cukup untuk wuduk dan bersuci. Jelas? Maka hak ni, wajib dia kena berwuduk. Okey, untuk tiga masalah ni wajib dia kena berwuduk. Tiba-tiba, dak nak ambil wuduk, mari mula darah. Jelas? Daripada tempoh berhenti dengan mari mula saat ni tu, tidak sempat pun untuk dia berwuduk ataupun tidak sempat untuk dia sembahyang. Katakanlah berwuduk dengan sembahyang, wuduk 2 minit, sembahyang 5 minit. Sebagai contoh, 7 minit. Contoh, Jadi apabila berhenti, dak 7 minit, mari mula darah. Hak lepas dah, tak ada ukuran. Ataupun hak lepas dah, biasa lama berhenti. Hak ni mana kejap jelas. Maka adakah tetap wajib dia kena berwuduk juga? Tak. Okey, boleh faham? Tak wajib dia berwuduk semula. Kalau darah mari mula, lepas daripada berhenti,
Yang mana daripada berhenti dengan mari mula dak dang pun tempoh untuk dia berwuduk dan sembahyang iaitu 7 minit. Maka tak perlu dia berwuduk. Terus dia sembahyang dengan wuduk yang dia ambil tadi. Sebab dia, alasan kena ingat, kena tanda alasan. Id lam yujadil inqita'ul mughni anis salati bil hadathi wan najas. Kerana tak ada. Benda. Dia tidak mendapati berhenti yang mencukupi, yang cukup, berhenti yang cukup untuk mengerjakan sembahyang tanpa menanggung najis dan tanpa berhadas. Okey, boleh faham? Itu maksud al-mughni anis salah. Dia antulil matruk. Al-mughni yang mencukupi, meninggal daripada sembahyang bersama dengan hadas dan najis. Dia tidak dapati tempoh waktu ketika berhenti darah yang mana tempoh tersebut mencukupi untuk dia mengerjakan sembahyang tidak bersama dengan najis dan tidak bersama dengan hadas. Okey, boleh faham? Jelas tak? Faham tak, Mi? Faham, Mi? Sikit lagi. Tengok. Pada hurah dah marai kang. Tak faham lagi, kena hurahkan lagi ya. Walaupun baca dah. Okey, sekarang ni gini. Sekali lagi. Perhati molek. Buka mata, buka telinga. Darah apabila berhenti. Maka wajib dia kena ambil wuduk semula. Kalau kali pertama berlaku. Tak itu? Wajib dia ambil wuduk semula. Sebab benda? Sebab ihtimal syifa. Kena ingat alasan tadi. Ataupun yang kedua, sebelum daripada ni berhenti terus. Maka wajib dia ambil wuduk juga ni. Sebab benda? Ihtimal syifa. Ataupun yang ketiga, sebelum daripada berhenti, mari mula tempoh berhenti dengan mari mula cukup untuk berwuduk dan sembahyang. Maka ni kena ambil wuduk semula. Sebab benda kena ambil wuduk semula? Sebab liimkani ada'i as-salah alal kamal fil waqt. Okey, boleh faham? Tiba-tiba, duk semeta mari mula darah. Duk dang pun tempoh di antara berhenti dengan mari mula kadar yang telus untuk bersuci dan sembahyang. Jelas tak? Okey, boleh faham? Boleh faham? Lepas berhenti mari mula. Adakah boleh dia sembahyang dengan wuduk tadi ataupun tetap kena ambil wuduk baru? Boleh dia sembahyang dengan wuduk tadi. Sebab benda boleh dia sembahyang dengan wuduk tadi? Kerana tempoh berhenti tu tak cukup untuk dia mengerjakan sembahyang ala wajhil kamal. Okey, boleh faham? Tidak cukup untuk dia mengerjakan sembahyang ala wajhil kamal. Faham? Jelas tak lagi? Sebab tu tak perlu dia ambil wuduk semula. Itu maksud id la yujad al-inqita'ul mughni 'anis salati bil hadathi wan najas. Okey, itu alasan-alasan dia. Okey, jelas Habis. Ni kita nak sambung hari ni. Kalau kita tak baca waktu memang payah untuk kita faham pula ni, jadi berat juga. Tengok lepas tu hak yang disebut lepas daripada tu tak apalah. Okey, kita katakan ni. Kita baca semula. Katanya falau 'ada ad-dam qabla imkani at-tuhri was-salati al-mutatahhari laha fil halatayn fatuhruha bihalihi fatusalli biha lakin tu'idu ma sallat bihi qabla al-'aud. Baik. Katanya falau 'ada ad-dam, maka jikalau sekiranya kembali darah tu bit semula. Okey, apabila darah berhenti, tiba-tiba mari mula. Tapi dia mari mula tu qabla imkani at-tuhri was-salati al-mutatahhari laha. Sebelum daripada mungkin bersuci. Sebelum daripada boleh bersuci. Dia bersuci ni basuh kemaluan, lepas tu berwuduk. Itu makna bersuci. Dia merangkumi basuh kemaluan dan berwuduk. Sebab kemaluan dia kena basuh najis. Mutanajis. Sebelum daripada boleh bersuci dan sembahyang. Sembahyang mana? Sembahyang al-mutatahhari laha. Yang seorang perempuan bersuci kerananya. Kalau sembahyang zuhur, lepas tu dibasuh najis, dia berwuduk untuk sembahyang dia.
untuk sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur hak yang dia berwuduk untuk sembahyang zuhur tu lah. Sembahyang zuhur tu lah. Yang kira sembahyang lain, sembahyang tu. Itu maksud dia bagi al-mutatahhari laha. Fil halatain, pada dua keadaan itu. Pada dua keadaan. Mana dua keadaan? Keadaan yang pertama, darah dia berhenti, sedangkan dia tidak beradab, berhenti dan kembali semula. Itu yang pertama. Yang keduanya, darah berhenti dan dia beradab sebelum daripada ni, darah berhenti mari semula, cuma tempoh berhenti dengan mari semula telus untuk berwuduk dan sembahyang. Okey, itu dua keadaan. Berarti tak dua keadaan. Dua keadaan tu lah. Jawab bagi lau. Kena tanda jawab bagi lau. Payah ni. Fatuhruha, maka bersucinya itu. Bersucinya, basuh kemaluan dia tadi. Wuduk dia tadi tu. Bihalihi ay baqin bihalihi. Kekal dengan keadaannya. Maksudnya tak batal. Okey, boleh faham? Kalau darah keluar semula, sebelum daripada dia bersuci dan sembahyang, faham? Darah bagi semula, dah kira lah keadaan pertama ke keadaan kedua ke. Hak yang pada asalnya wajib dia kena berwuduk. Tiba-tiba darah bagi mula. Sebelum daripada mungkin untuk dia bersuci dan sembahyang. Okey, boleh faham? Sebelum sempat dia bersuci dan sembahyang, mari mula. Jelas tak? Jelas tak? Jelas, Katanya, fatuhruha, maka bersucinya itu, bihalihi ay baqin bihalihi. Tuhru mubtada, bihalihi khabar. Baqin bihalihi, kekal dengan keadaannya. Maksudnya, bersucinya itu kekal dengan keadaannya. Maksudnya tadi, bersuci itu kekal dengan keadaannya. Bersuci hak mana? Hak mana bersuci hak mana? Hak tadi lah. Kekal dengan keadaannya. Maksud dengan kekal dengan keadaannya. Tak batal. Faham? Tak perlu ambil mula. Sama tak dengan tadi. Kita bicara kan? Sama kan? Okey. Faturuha bihalihi. Lepas tu, fatusalli biha. Maka sembahyanglah ia. Fatusalli bihi. Dengannya dengan tuhriha. Ini sembahyang dengan bersucinya tadi tu. Hak yang masih lagi kekal. Jelas tak? Jelas tak? Lakin tetapi. Tu'idu ma sallat bihi qabla al-'aud. Mengulangilah ia akan apa hak yang dia telah sembahyang dengannya sebelum daripada kembali. Jelas tak? Jelas tak ini? Dia kena sembahyang semula. Kena ulang balik sembahyang hak yang dia sembahyang sebelum daripada kembali darah. Berarti molek Allahu Rabbi. Ni perbahasan hak yang payah juga ni. Kamu dah perbahasan berat kan? Anda baca sekali lagi supaya faham Falau 'ada ad-damu, sekiranya kembali oleh darah, qabla imkani tuhri, sebelum daripada mungkin bersuci, sebelum daripada boleh bersuci. Kembali darah sebelum daripada boleh bersuci, wassalati, dan sembahyang. Sembahyang al-mutatahhari laha, hak yang dia bersuci untuk sembahyang tersebut. Sebelum daripada boleh bersuci dan sebelum daripada sembahyang, tiba-tiba darah datang semula. Okey, jelas? Lepas tu, darah datang semula. Fil halatain, pada dua keadaan. Dua keadaan, tidak keadaan pertama dan keadaan yang kedua tadi kan. Maka faturuha, maka bersucinya hak yang diambil tadi, bihalihi baqin bihali, kekal dengan keadaannya. Fatusalli, maka dia sembahyang, bihi, dengannya, dengan bersuci tersebut. Lakin tetapi tu'idu, dia kena mengulangi ma sallat bihi qabla al-'aud, apa hak yang dia telah sembahyang dengannya sebelum daripada kembali. Jelas tak tadi? Tak jelas? Okey, gini. Tak jelas kita hurah. Ni tempat payah, kena lambat sikit rasa dia dah. Okey, contoh sekarang ni perempuan istihadah, darah dia berhenti. Darah dia berhenti. Perempuan istihadah, darah dia berhenti. Apabila darah dia berhenti, keadaan yang pertama belum pernah beradab, berhenti mari semula.
maka wajib dia kena berwuduk. Betul? Wajib dia kena berwuduk. Keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua pernah dah berhenti dan mari semula. Dan tempoh berhenti dan mari semula saat itu telus untuk sembahyang dan berwuduk. Jelas? Jadi bermakna hak ni apabila berhenti wajib tak dia berwuduk? Wajib dia berwuduk. Okey. Lingkungan 10 minit. Okey, lingkungan apabila berhenti, dia dak buat lalu, bukan berhenti buat lalu. Dia dak buat lalu. Faham? Dia dak buat lalu. Ia buat lalu, dia dak buat lalu. Dia duduk, biarlah, tak apa lah, buat kat pergi lah. Acu nak pergi. Okey, acu nak pergi. Okey, 10 minit, berhenti dah 10 minit dah Sepatutnya dia buat lah. Acu, macam kat kita, acu nak pergi bersuci. Tiba-tiba darah mari mula. Okey, itu maksudnya kembali darah qabla imkani at-tuhri was-salah. Dia hak ni lain daripada kembali darah dengan segera. Lau adad damu fawran, hak yang kita bincang tadi. Hak kita baca dalam bagian. Hak ni lain. Hak ni lepas berhenti dak dalam lama mana, dak cukup tempoh untuk bersuci dan sembahyang mari mula. Okey, jelas. Hak tu dak batal. Hak ni lain. Hak ni benda kembali darah sebelum daripada mungkin dia bersuci dan sembahyang. Dak edang lagi nak ambil basuh kemaluan. Dah masa dia dah. Dah tak ada darah ni, biar relax dulu. Mai WhatsApp dulu. Baca WhatsApp dulu. Jelas. Tiba acu nak pergi berwuduk. Acu nak pergi sembahyang. Tiba-tiba darah datang mula. Okey, kan apabila darah datang mula, kata ulama, fatuhuruha baqin ala halihi. Baqin bihalihi. Bersucinya saat itu kekal dengan keadaannya. Maksudnya boleh sembahyang dengan bersuci tadi. Jelas tak? Faham lagi? Jelas tak? Okey, sebab benda bersuci dia kekal dengan keadaan tersebut. Sebab benda bersuci dia kekal dengan keadaan tersebut. Cuma kita kena buat contoh yang lebih tepat lah. Contoh yang lebih tepat. Okey, betul dah gitu. Okey, bersuci dia kekal dengan keadaannya. Sebab benda dia saat ni tu tak perlu berwuduk semula. Sebab sama je. Okey, boleh faham? Sebagaimana hak wuduk tadi saat itu dalam keadaan hadas berulang, berlaku. Hak ni pun hadas berulang juga, sama je. Okey, jelas? Tu yang pertama. Yang kedua. Tapi jangan lama sangat. Tak boleh lama. Sebab kan kita cerita dah kan, mesti kena kena tidak boleh senggang masa yang lama di antara berwuduk dengan sembahyang. Tak boleh lama. Okey, boleh faham kan? Tak boleh lama sangat. Sebab jadi kalau lama, jadi putus mualak pula. Itu sebenarnya hak yang anda nak sebut, hak yang contoh hak yang lebih tepat. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, mesti dia kena ulang balik sembahyang hak yang dia sembahyang sebelum daripada darah keluar. Okey, boleh faham? Sembahyang hak yang dia sembahyang sebelum daripada darah keluar tu, dia kena ulang balik. Okey, apa kena ulang balik? Kita kena ingat alasan hak lepas dah. Kena ingat alasan hak lepas dah. Kita ada alasan hak lepas dah, ihtimal syifa, yang pertama. Yang keduanya adalah imkani ada'i salah 'alal kamal fil waqt. Hak yang ketiga tu li syuru'iha mutaraddidatan fi tuhriha. Okey, kerana dia masuk dalam sembahyang dalam keadaan dia ragu-ragu pada sucinya. Okey, boleh faham? Faham tak? Hak yang ketiga perhati molek. Yang ketiga, kalau dia menyalahi, orang suruh berwuduk, dia tidak berwuduk. Dia sembahyang kau. Tiba-tiba tengah sembahyang darah keluar. Daripada tempoh berhenti dengan darah keluar, memang tidak telus pun untuk bersuci dan sembahyang. Sepatutnya dia bersuci. Tapi dia tidak bersuci, dia tetap sembahyang tanpa bersuci. Sedangkan sepatutnya dia bersuci. Sembahyang dia tak sah. Sebab dia tidak sah, li syuru'iha mutaraddidatan fi tuhriha. Kerana dia masuk dalam sembahyang dalam keadaan dia ragu-ragu pada bersuci. Okey, boleh faham? Jadi masalah ni, dia boleh sembahyang dengan wuduk tersebut. Sebab di situ dia masuk dalam sembahyang tidak ada taraduk pada bersucinya. Sebab bersucinya boleh guna. Sebelum daripada datang darah semula,
maka dia saat itu taraddud. Bersuci dia boleh guna ataupun tidak. Tiba-tiba dia semayang juga, hak tu kena ulang balik. Kena ulang balik kerana benda? Kerana syuru'iha mutaraddidatan fi tuhriha. Jelas tak? Ni tempat berat pasal dia tau. Jelas tak Fendi? Jelas tak? Ke tak faham lagi? Jelas dah? Min, jelas tak Min? Jelas dah Okey, anda buat contoh gini. Kita nak faham masalah lain Sama, lebih kurang masalah. Kita sekarang ni semayang. Lepas tu dalam sujud akhir, kita pun mari syok. 3 kepak. Maka kita kena ambil 3. Sebab kena bina alal yaqin. Kita pun bangun Allahu Akbar. Masuk rakaat yang keempat. Sebab apabila 3 kepak, kita ambil 3. Masuk rakaat yang keempat. Tengah-tengah baca Fatihah, rakaat yang keempat saat itu, tiba-tiba yakin di situ rakaat tersebut adalah rakaat yang keempat. Bukan rakaat yang kelima, rakaat yang keempat. Kalau rakaat yang kelima, kena turun lalu. Ni kita nak cerita sama dengan masalah ni. Yakin rakaat yang kita buat ni, rakaat yang keempat. Masa kiang dah. Sunat tak sujud sahwi? Ini sunat tak? Sunat. Dia buat apa sunat? Sebab masa dia buat rakaat yang keempat saat itu, dia taraddud. Adakah rakaat ni rakaat yang betul ataupun rakaat yang lebih? Faham? Walaupun lepas daripada tu yakin rakaat betul. Tetapi masa buat, kira masa buat taraddud. Buat dalam keadaan dia taraddud. Hilang taraddud selepas daripada buat. Maka sebab itulah sunat sujud sahwi. Okey, boleh faham? Dia berbeza dengan begini. 3 kepak. Okey, ambil 3. Acu nak bangun. Betul dah Betul dah rakaat yang keempat kita ni. Maksudnya betul dah 3 rakaat. Kena tambah 1 rakaat lagi. Dang dia nak bangun, hilang dah syok. Terus yakin hak rakaat yang nak buat yang keempat. Maka tidak sunat sujud sahwi. Sebab dia buat dalam keadaan tidak ada taraddud, rakaat tersebut adalah rakaat yang lebih. Jelas tak? Okey, masalah ni darah dia berhenti. Okey, sepatutnya dia wajib kena berwuduk. Sebab tidak pernah beradat sebelum daripada ni, darah berhenti dan balik semula. Ataupun kalau beradat sekalipun, cukup tempoh bagi semula saat itu untuk bersuci dan sembahyang. Jelas. Bersuci dan sembahyang. Okey. Tiba-tiba tidak sempat untuk dia bersuci, darah bagi mula. Okey, jadi tuhur dia kekal di atas keadaan dia. Jelas. Kekal dengan keadaan dia. Maksudnya boleh dia teruskan sembahyang dengan tuhur tersebut. Alasan dia boleh disembahyang dengan tuhur tersebut kerana hadas dia berulang. Okey, boleh faham? Hadas dia berulang. Hak tadi berulang, hak ni pun berulang, sama je lah. Okey, boleh faham? Okey, satu yang pertama. Yang kedua, sembahyang hak yang dia sembahyang sebelum daripada datang darah, wajib dia kena qada balik. Hak yang sembahyang dah. Jelas tak? Fendi? Tak faham sembahyang sebelum datang darah. Okey, gini. Apabila darah berhenti, sepatutnya dia ambil wuduk. Okey, boleh faham? Tiba-tiba dia dah ambil wuduk, dia sembahyang kau. Dia sembahyang kau. Jelas. Apabila dia sembahyang juga, duduk sebentar, ambil wuduk mula. Dah nak ambil wuduk mula, tiba-tiba darah mari dah. Jelas. Maka dia boleh sembahyang dengan wuduk tersebut. Sebab benda qabla imkani tuhri wa salah. Sebelum daripada mungkin bersuci dan sembahyang. Cuma kita tak boleh contoh tempoh lama. Kita tak boleh contoh sampai setengah jam sebab dia akan putus mualak. Kita kena buat contoh sekejap aje. Okey, sepatutnya dia kena berwuduk. Dia bukan, lepas tu dia biar mayang dulu lah. Malah nak wuduk. Dia menyalahi. Okey, jadi sembahyang tu tidak sah. Kerana benda? Kerana li syuru'iha mutaraddidatan fi tuhriha. Tiba-tiba darah datang semula sebelum daripada dia berwuduk. Lepas tu dia kata nak ambil basuh mula, ambil wuduk mula. Okey, boleh faham? Buat mula. Lepas daripada tu, darah keluar. Jadi darah keluar sebelum daripada imkan at-tuhur was-salah. Okey, jelas tak? Jelas.
Tapi jangan buat tempoh masa lama. Kita tak dalam tempoh dalam 7 minit gitu je. Berlaku perkara tersebut. Hak dia di semayang, sunat saat ni. Semayang sunat, dia dah ambil wuduk. Lepas tu dia mikir, tak boleh ni. Tak boleh buat gini kena ambil basuh mula, kena ambil wuduk. Lepas dia semayang sunat, nak semayang fardu. Okey, nampak dah? Kita buat contoh gitu lebih tepat. Lepas daripada tu, tiba-tiba dah nak ambil wuduk, nak basuh semula untuk semayang fardu saat ni tu, darah datang semula. Okey, hak ni baru contoh hak lebih tepat. Kita tidak boleh buat tempoh masa yang lama. Okey. Contoh tempoh masa lama tak boleh buat. Okey, jelas tak? Apabila mari mula darah, maka dia boleh sembahyang fardu tanpa perlu mengambil wuduk semula. Boleh faham? Sebab tidak imkan, tidak boleh dia bersuci dan sembahyang sebelum daripada datang darah, kan? Okey, boleh faham. Jelas tak? Cuma sembahyang hak yang dia sembahyang dah kena qada balik. Sebab dia kena ulang balik. Sebab dia kena ulang balik. Maksudnya kalau dia nak dapat sunat zuhur, kena sembahyang semula. Sebab apa kena sembahyang semula? Kerana dia sembahyang sunat zuhur dalam keadaan dia mutaraddidah fi tuhriha. Jelas tak? Okey, habis. Allah Rabbi. Payah ke mudah ni? Payah. Tengok. Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Dengan kadar apa hak yang mu susah, mu akan dapat capai apa hak yang mu inginkan. Itu dalam syair Arab. Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Dengan kadar mu susah, kadar itulah mu akan dapat capai apa hak yang mu inginkan. Katanya walau okey, habis situ pak. Sikit baru baca nak habis waktu dah. Okey. Walau i'tadatil 'auda 'an qurbin famtadda az-zamanu bihaythu yas'u ma dhukira wa qad sallat bi tuhriha tabayyana butlanu at-taharati was-salati i'tibaran bima fi nafsil amr. Allah Rabbi. Hak ni nak faham hak ni, kita kena huras satu kaedah dulu, kaedah fiqh. Baru kita faham, tidak payah kau nak faham. Anda cuba cari kaedah bagaimana nak mudah faham. Anda cuba cari kaedah. Bagaimana nak kita sebenarnya dalam kita baca benda kitab-kitab apa payah ni, kita akan cuba cari lagu manakah kaedah untuk kita huras supaya orang mudah faham. Kita guna kaedah ni tak payah nak faham. Kita guna kaedah lain pula. Cara huras tu. Okey. Kita di sini, kita dalam kaedah fiqh. Ingat ada satu kaedah fiqh menyebut lagu mana? Al-ibratu fil ibadati bima fi nafsil amri wa bima fi dhannil mukallaf. Okey, kita ada kaedah fiqh menyebut lagu mana? Al-ibratu fil ibadati. Ibrah, perkiraan pada bab ibadat. Di bab muamalat lain. Bab ibadat lain. Ni bab ibadat. Perkiraan dalam bab ibadat adalah bima fi nafsil amri wa bima fi dhannil mukallaf. Mesti kena kira dua perkara. Yang pertamanya dengan ma fi nafsil amri. Apa nama ma fi nafsil amri? Barang yang pada diri pekerjaan. Hakikat bagaimana hak yang sebenar. Hak sebenar bagaimana? Kena kira hak sebenar bagaimana. Yang pertama. Yang keduanya, wabima fi dhannil mukallaf, dan dengan apa hak yang ada pada sangkaan kuat bagi mukallaf. Mesti kena himpun dua perkara. Hakikat bagaimana, dhann mukallaf bagaimana. Okey, kita buat contoh. Kita nak faham kaedah ni. Baik. Lagu mana? Sebagai contoh. Orang ni, dia dengar gabang. Maka bermakna masuk dah waktu berbuka puasa. Dengar gabang masuk dah waktu berbuka puasa. Okey. Jadi pada zon dia, zon sebab hak yang sebenarnya, hak yang yakin masuknya apabila tengok matahari, kan? Ni zon, dengar gabang hanya zon saja masuk waktu berbuka. Boleh tak dia berbuka? Boleh dia berbuka. Boleh dia berbuka kerana zon dia masuk dah waktu. Okey, boleh dia berbuka. Tiba-tiba pada hakikatnya memang betul masuk waktu. Okey, jadi bermakna sah, puasa dia sah. Kerana puasa dia adalah ibadat. Ibadat dikirakan dengan zong dia dan dengan hakikat. Okey, boleh faham? Satu. Jelas. Yang kedua. Okey, boleh. Yang kedua. Orang ni dia berpuasa.
Lepas tu dia berbuka puasa kerana dengar orang bang. Okey, sangkaan dia masuk dah waktu. Tiba-tiba, ternyata orang bang silap. Sepatutnya pukul 7.30, tiba-tiba dia bang pukul 7. Silap. Jadi bermakna, zong dia bertepatan tak dengan hakikat? Tidak bertepatan. Maka wajib tak dia qada balik puasa dia? Wajib dia qada balik. Okey, boleh faham? Wajib dia qada balik. Sebab benda wajib dia qada balik? Kerana zon dia tersilap. Okey. Ataupun dalam kaedah lain menyebut benda, la ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Sama. Tidak boleh dikirakan dengan zon yang nyata tersalah. Zon masuk waktu tapi nyata, tak betul masuk waktu. Hakikat tak masuk waktu. Maka sah tak puasa dia? Tak sah. Okey, tapi dosa ke tak? Tak dosa kerana dia berbuka atas dasar zon dia. Okey, boleh faham? Cuma puasa dia tidak sah kerana benda, kerana kaedah. Yang pertama, al-ibratu fil ibadati bima fi nafsil amri wa bima fi dhannil mukallaf. Dia sama juga dengan kaedah la ibrata bi dhannil bayyin khat'uhu. Tidak boleh dikira dengan dhann yang nyata tersalah. Okey, boleh faham ni? Okey, tadi kita katakan ni, yang pertama dia dhann masuk waktu. Lepas tu dia berbuka pada hakikatnya memang masuk waktu. Okey, jelas puasa dia sah. Yang keduanya, dia dhann masuk waktu, pada hakikat belum masuk waktu, maka puasa dia terbatal, wajib dia kena qada balik. Jelas tak? Berapa dah? 2. Yang ketiga, kita buat contoh yang ketiga. Orang ni, dia kata, Zuhur kedok lagi lah. Dia ambayang dulu lah. Jadi dia semayang saat ni tu, tanpa yakin masuk waktu dan tanpa zon masuk waktu. Jelas? Lepas daripada dia semayang, tiba-tiba memang masuk waktu dah, pukul 2. Sah tak semayang dia? Tak sah. Kerana memang pada hakikatnya semayang dalam waktu. Tapi tidak bertepatan dengan benda, dengan zon dia. Sebab kata ibrah pada ibadat bima fi nafsil amri wa bima fi dhannil mukallaf. Jadi oleh kerana yakin dok masuk waktu, sangkaan kuat pun dok masuk waktu, dia bahang gitu je masuk waktu, walaupun pada hakikat masuk waktu, sembahyang dia tidak sah. Bukan tak sah kerana sembahyang saat ni tu jatuh pada waktu-waktu, bukan. Tapi tidak sah kerana dia tidak bertepatan dengan zong dia, masa dia buat. Okey, jelas dah. Faham dah masalah ni? Faham? Cuba kita baca balik. Akan mudah kita faham. Sebab kita tahu dah kaedah tu. Tengok dia kata lagu mana. Katanya, walau i'tadatil 'auda 'an qurbin. Sekiranya beradaklah ia. Apa benda beradak? Kebiasaanlah ia, perempuan tersebut, al-'auda, 'auda dam, kembali darah, an qurbin, dekat. Berarti mana dekat? Jadi hak lepas dah. Okey, ni kita nak faham. Beradak kembali darah dekat. Maksudnya dok tempoh dok lama lah. Dekat ni tidak telus untuk bersuci dan sembahyang. Jelas tak? Okey, kita buat contoh lebih jelas. Sekarang ni orang puang tu, dia darah istihadah dia berhenti. Okey, berhenti. Jadi apabila berhenti, kita khabar dah. Hak lepas, warna hak lepas. Hak lepas, kalau hak lepas kali benda ni kali pertama, maka wajib kena berwuduk semula kan? Ataupun kalau ni kali kedua, kali ketiga, tapi hak lepas dah, kalau berhenti terus, juga wajib berwuduk. Okey, kalau ni kali kedua, kali ketiga, tapi hak lepas dah berhenti, mari mula. Cuma hak yang mari mula saat itu tempoh dia dang untuk berwuduk dan semayang, maka kena wajib berwuduk. Berapa dah? 3. Yang keempat, kalau hak lepas dah berhenti, mari mula, tempoh berhenti, mari mula sekejap je. Itu makna angkurbin, sekejap je. Okey, boleh faham sekejap? Maksudnya, tak cukup pun untuk berwuduk dan sembahyang. Jadi hak ni wajib tak dia berwuduk semula? Tak dah. Jadi dia cukup wuduk tu. Okey, boleh faham? Pada hak lepas dah, mari berhenti, lepas tu mari semula, kejap je. Jadi, tak perlu berwuduk ni. Boleh sembahyang dengan wuduk yang dia ambil dah. Jelas tak? Jelas tak? Tiba-tiba, famtaddaz zaman. Maka berpanjangan oleh masa. Rupanya hak ni berhenti, hak ni mari mula lama. Tak sama dengan sebelum ni. Sebelum ni sekejap je. 3 minit je berhenti mari mula. Hak ni sampai ke sehari baru mari mula. Ataupun tak mari terus dah. Faham? Bermakna dia sekarang ni apabila darah berhenti, kita ukur dengan hak lepas sebagai panduan hak ni. Adakah yakin hak ni akan jadi seperti hak lepas? Hanya kuat sangkaan sahaja. Itu dipanggil zon. Ngerti lagi zon ni. Zon
berpandukan kepada hak lepas, bahawasanya berhenti mari mula dekat. Sekejap aja. Jadi hak ni tak perlu ambil wudu. Berdasarkan kepada zong dia, akan berhenti mari mula dalam tempoh hak yang sekejap. Okey, boleh faham. Ni zong dia begini. Tiba-tiba zong dia betul ke tak? Famtaddaz zaman, berpanjangan oleh masa, berhenti. Zaman ay zamanul inqita'. Famtaddaz zaman ay famtadda zamanul inqita'. Berpanjangan masa inqita'. Tempoh inqita' tu berpanjangan. Berterusan masa inqita'. Boleh faham? Bihaitsu, dengan sekira-kira dia nak taswir, nak gambarkan, nak cuba menggambarkan. Panggil ba di sini bagi ba lit taswir. Takdir kalam lagu mana? Wadzalika ay imtidaduz zaman musawwarun. Ditaswirkan, digambarkan. Bihaitsu yasa'u ma dzukira. Telus barang hak yang telah disebut. Benda hak yang telah disebut antara berhenti dengan mari semula darah, telus. Antara mari semula berhenti dan mari semula darah, telus untuk bersuci dan sembahyang. Telus ma dzukira, barang hak yang telah disebut. Mana barang yang telah disebut? Iaitu wudu'an wassalah. Itu barang hak yang telah disebut. Jadi telus yasa'u ay yasa'u benda. Az-zaman, telus oleh zaman itu ma dzukira, akan barang. Itu maf'ul bih. Akan barang yang dzukira, yang telah disebut. Kena tahu i'rab dulu. Yasa'u, teluslah ia, kembali kepada az-zaman, ma dzukira, akan barang yang telah disebut, iaitu at-tuhra was-salah. Jelas tak? Telus. Lepas tu waqad salat, padahal telah sembahyang, sesungguhnya telah sembahyang ia bituhriha, dengan tuhurnya. Di sembahyang dah. Di sembahyang dah. Tak perlu ambil wuduk semula, dia sembahyang. Tiba-tiba panjang. Tempoh berhenti. Tengok. Okey, boleh faham? Sehingga kan siapa ke telus untuk bersuci dan sembahyang dalam tempoh berhenti tersebut, menyalahi dengan hak yang sebelum daripada ni. Ketika tu jawab bagi lau. Ni, tabayyana butlanut taharati wassalah. Nyatalah batal taharah dan sembahyang. Taharah dia batal, sembahyang dia batal. Okey, boleh faham? Jadi wajib dia kena bertaharah semula dan wajib dia kena sembahyang semula. Jelas tak ni? Jelas. Faham kan? Nyata batal taharah dan sembahyang. Nyata batal taharah dan sembahyang. Wajib dia kena bertaharah semula dan bersembahyang semula. Wajib dia kena bertaharah dan sembahyang semula. Okey, boleh faham? Sebab panjang. Allah Rabbi. Kena bertaharah semula dan kena sembahyang semula. Masa dia bertaharah semula ni, masa dia sembahyang semula, darah mari ke tak? Darah mari ya? Ke darah tak mari? Ia ada kemungkinan darah mari, kemungkinan darah tak mari. Ia gitu, ada dua kemungkinan kan? Kemungkinan darah mari, kemungkinan darah tak mari. Cuma yang penting dia tahu tempoh ni panjang. Kan dia tak mari lagi. Dia akan nak tunggu tak mari. Sudahlah. Maka wajib dia kena bertaharah semula, kena sembahyang semula. Okey, sebab dia wajib dia kena bertaharah semula, sembahyang semula, i'tibaran bima fi nafsil amr. Kerana i'tibar dengan barang yang pada diri perkara, pada hakikatnya. Jadi hakikatnya tempoh dia boleh mengerjakan sembahyang secara sempurna. Faham tak lagi? Pada hakikatnya dia boleh mengerjakan sembahyang secara sempurna dalam waktu. Okey, boleh faham? Okey, jelas tak? Itu i'tibaran bima fi nafsil amri. Jadi bermakna sangkaan dia, sangkaan dia darah akan mari semula dalam tempoh sekejap berhenti, meleset. Sangkaan dia tidak betul. Sangkaan dia salah. Okey, boleh faham? Maka sangkaan dia tidak boleh dikira. La ibrata bi dhannil bayyin khata'uhu. Tidak boleh dikira dengan sangkaan tersalah. Okey, boleh faham? Jadi kena kira hakikat dia. Hakikat dia mampu untuk sembahyang secara sempurna dalam waktu. Maka sebab itulah sangkaan hak yang nyata tersalah tidak boleh diambil kira. Sebab itulah wajib dia kena bertuhur semula, lepas tu sembahyang semula. Jelas tak? Mudah ke payah? Mudah dah kan? Apabila kita hurah dah kaedah tadi kan? Okay, habis.
Itu maksud i'tibaran bima fi nafsil amri. Sebab itu kan tabayyana butlanut taharah. Nyata batal taharah. Maksudnya dia taharah dan sembahyang hak yang dia buat saat itu berpandukan kepada dhannya, nyata tak betul. Faham tak lagi? Lepas tu kena kira hakikat perkara. Itu maksud i'tibaran bima fi nafsil amr. Kaedah dua kaedah tu sama la ibrata bi dhannil bayyin khata'uhu dengan al-ibratu fil ibadati bima fi nafsil amri wa bima fi dhannil mukallaf. Allah tarik nafas panjang. Baca berapa baris je. Tapi nak buat benda hak yang payah masa dia dah. Katanya wa man i'tada inqita'ahu fi athna'il waqti wa wathiqat bi inqita'ihi fihi bihaythu ta'manu al-fawat lazimaha intidharuhu liistighna'iha hina idin 'ani as-salati bil hadathi wan najas wa illa fa fihi at-tafsil al-madhkur fi al-mutayammim alladhi yarju al-ma'a fi akhir al-waqt. Jadi hak ni kita tak boleh baca dah untuk hari ni. Jadi kita kena berhenti sini dulu. Tak apalah, walaupun kita baca sedikit, tetapi kita mengharapkan ada ganjarannya, ada kebaikannya, ada pahalanya dan ada manfaatnya. Cuma anda nak tekan sekali lagi, hak yang anda buat contoh tadi ada tersilap sikit. Hak yang masalah darah kembali sebelum daripada imkani tuhur wassalah. Jadi kalau setengah jam ada sebut, setengah jam ada tak sebut tadi, setengah jam. Dari 10 minit. Tak maksudnya ada kalau anda contoh panjang kan? Contoh panjang tak kena. Kena contoh sekejap sahaja. Tersilap buat contoh. Baik. Tu hak yang masalah tu. Fala wa'ada damu qabla imkani tuhri wal salatil mutatahhari laha fil halatain faturuha bihalihi. Itu kena contoh sekejap sahaja. Okey, habis. Jadi untuk sebab benda anda khabar semula tu, dia gini, kita perasaan kita kalau kita baca kitab fiqh, tiba-tiba kita buat silap contoh, perasaan kita jadi rasa bersalah. Jadi kita kena ulang banyak kali untuk memperbetulkan kesalahan tersebut. Sebab bimbang benda ni akan diguna oleh orang dalam hal ibadat, dalam keadaan benda tu tersalah. Sebab tu kita kena ulang benda banyak kali. Jadi benda yang kita tersalah, kita kena khabar banyak kali. Kena khabar banyak kali benda yang kita tersalah supaya benda kesalahan kita diperbaiki. Sebab ni bukan benda peribadi kita, tapi benda agama. Jangan takut benda yang kita tidak tahu, kita kata tidak tahu. Benda yang kita tersalah, jangan takut kita kata kita tersalah. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu. Jadi insya-Allah kita sambung balik pada esok sehari lagi. Lepas tu hari Jumaat kita rehat kan. Jadi kata Ustaz Zafarah, alhamdulillah Ustaz faham insya-Allah. Kalau baca sendiri ni mesti pakai lakah je bab ni. Wa iyyakum. Jadi sebenarnya kadang-kadang anda pun cepat faham kerana kadang-kadang kerana penuntut ilmu. Keikhlasan daripada penuntut ilmu sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala bagi mudahkan kepada kita faham. Kadang-kadang keikhlasan daripada orang lain ia membantu untuk kita faham. Itu kena ingat gitu. Kita jangan ingat kita saja dak. Kadang-kadang kerana orang lain. Kadang-kadang kerana orang lain. Kerana orang ikhlas saat itu sehingga kan Allah Taala bagi kepada kita mudah untuk kita faham. Okey, boleh faham kan? Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.